kepada moderator. Okay. Sebab diorang hari ni macam gagak-gagak, saya pun dah tergagak-gagak. Okay. Terima kasih kepada Cik Amir atas bacaan doa. Saya memang ternanti-nanti bacaan doa daripada Amir. Terima kasih Amir, daripada belakang rumah dia yang begitu aman, tenang. Okay. Saya tak boleh share screen, minta tolong pasukan ni. Okay, tolong. Saya tak boleh share screen saya. Alright, okay. Okay, sekejap ya. Sekejap. Biasalah gangguan ni akan berada di mana-mana saja. Okay, so sekejap Okay, biasalah. Kita nak share screen, dia selalu jadi macam ni. Okay. Okay. So, pada pagi ini, hari ini adalah hari siri yang keempat. Dia ada semua 4 siri. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, kepada yang berada di Zoom di Zoom dan juga yang berada di live. Okay, saya tahu pagi ni agak macam suam sikit. Suam cikgu kata. Kenapa? Sebab viewer kita di Zoom pun tak ramai. Mungkin masih ramai yang terkesan dengan banjir yang baru-baru ni. Ataupun masih ramai yang sedang tidur ataupun dah ikut family pergi holiday. Christmas kan semalam. Okay, tak apa. The show must goes on. This is finale. Okay, this is finale. Okay, tak kisah berapa sahaja bilangan pelajar cikgu pada pagi ini, yang pastinya cikgu Shima akan tampil dengan saya tak katalah saya tampil secara extravaganza, tu tidak. Okay, hari ini saya akan share dengan anak-anak semua adalah teknik menjawab soalan kebat. Okay, kita cakap kebat tu penting, tapi sayang ramai pelajar yang masih lagi meraba-raba. Meraba-raba, tak nampak cannot go walaupun soalan itu. Okey, kebat ini nampaknya mudah, nampak senang, tapi tak mudah, tak senang kalau kita tak jawab mengikut kehendak soalan. Okey, so hari ini pada pagi ini cikgu akan share sedikit kita kata tips lah. Saya akan bagi tips bagaimanakah cara untuk awak menjawab soalan kebat, dan hari ini saya akan berikan 2 formula. Official is 2, unofficial dia akan keluar lagi. Okey, 2 formula yang menggunakan menu masakan. Okey, saya dah buat benda ni pertama kali saya launch bersama dengan sahabat saya Cikgu Ali daripada Maktab Tentera. Kita gunakan menu masakan untuk menjawab soalan kebat. Saya rasa belum ada lagi kat Malaysia. Okey, so kita dah buat, kita launch hari itu, kita buat untuk kolaborasi 4 buah sekolah, 2 dari 4 buah sekolah, 1 daripada Selangor, 1 daripada Kuala Lumpur dan 2 sekolah di Pulau Pinang. Okey. Kita gunakan menu masakan. So pagi ini saya akan share dengan awak 2 menu tersebut. Dengar betul-betul, awak mesti boleh buat, yang pastinya jawapan awak kejap lagi letup. Gitu. Okey, so kita telah bersiaran. Okey, kita dah bersiaran 3 kali 3 kali kita dah bersiaran nak. Okey, dan so hari ini kelas kita yang keempat, yang terakhir. So saya akan merindui pagi Ahad saya untuk bersama dengan anak-anak hebat yang ada bersama dengan saya Alright, so mission kita is road to A+. Okey, bagaimana kita nak dapat A+. Okey. Alright, apakah kelemahan calon-calon semasa dia jawab soalan KIPAT? Okay, first of all, kebanyakan pelajar, saya cakap ni sebab saya baru tanda kertas trial. Okay, jangan tanya result macam mana. Of course ada yang ke laut, ada yang ke laut, ada yang pinggir laut, ada yang ke Bermuda, segitiga Bermuda, ada. Tidak memahami kehendak soalan because they don't want to think sayang. Okay, untuk jawab soalan kebat ni, dia bukan hanya ada setengah soalan kebat yang memang kita very straightforward. You tak belajar sejarah pun you boleh jawab. Okay, cuma you perlu berfikir. Okay, ada soalan yang memerlukan kita apply konsep.
ataupun kita apply fakta-fakta daripada subjek itu dan daripada that particular topic. Okey, sebab tu kadang-kadang kan kita dengar kebat terbuka, kebat tertutup, kebat berfokus, segala adik-beradik kebat lah semua ada. Tapi kebat itu sebenarnya dia ada pelbagai. Ada pelbagai sebenarnya. Ada pelbagai yang mana hari ni cikgu akan kupas, cikgu akan tunjuk sikit. Okey, ada sikit tips yang the new tips okey, yang mana boleh membantu calon-calon. Okey. Bila dah tak faham kehendak soalan, of course lah you tak boleh menjawab berdasarkan itu. Okey, dan you tak alert, tidak cakna dengan kata tugas. Okey, selalu pelajar memang tak nak, saya pun tak faham kenapa. Kalau soalan dia tanya mengapa sayang, kita kena bagi sebab. Kalau dia tanya bagaimana, kita kena bagi cara. Gitu. Okey, kalau dia suruh kita huraikan, okey, ataupun selalu soalan kebat dia kata buktikan. Bila sampai dekat buktikan, semua orang blank. Padahal buktikan tu kita nak bagi contoh je nak. Kita nak bagi contoh je. Okey, kenapa pelajar tak boleh? Sebab dia kurang membaca. Cikgu, kalau saya kurang baca, saya tak boleh jawab dengan baik ke? Of course lah sayang. Okey, tapi semuanya boleh diatasi. Okey, dengan formula teknik yang betul. Okey, fakta tidak mencukupi. Okey, soalan minta dia bagi 4 markah. 4 markah je. 4 markah tu sikit untuk kebat 4 markah tu sikit. Maksimum kebat can go 4, minimum can go maksimum 8. 4, 6, 8. Sejarah jarang kalau untuk esei dia tak ada nombor ganjil, dia genap saja. Okey, tidak menjawab soalan dalam bentuk esei pendek. Esei pendek sayang, dia tak boleh dot, tak boleh. Cakaplah 48 kali, nanti exam masih ada. Okey, saya cakap ni sebab anak murid saya sendiri buat benda tu. Untuk trial yang baru-baru ni. Untuk trial baru-baru ni, anak murid saya masih lagi buat benda yang sama. Okey, saya bukanlah nak membuka aib. Tidak, saya cuma nak berkongsi dengan awak semua bahawasanya jawab dalam bentuk point form itu is real. Ada. Okey, cuma saya tak nak tunjuklah macam mana kan. Okey, bila saya cakap ni sebenarnya masih lagi ada pelajar yang dia tak tahu, saya tak tahu dia tak tahu ke, dia tak pernah masuk teknik menjawab ke. Saya rasa teknik menjawab ni dah banyak. Okey, dan fakta tidak dihuraikan. Okey, tidak dihuraikan dengan baik. Okey, so pagi ini cikgu akan share sikit. Nampak ni bertemakan lauk pauk. Kat sini ada sayur-sayuran, kita akan pakai formula. Gitu kau. Okey, soalan kebat ini menyumbang 40 markah ya. 40 markah untuk keseluruhan kertas 2. Okey, sekiranya awak menguasai teknik ini dengan betul, awak dah boleh dapat 40 markah. Okey. Cikgu rasa cikgu dah tunjukkan hari tu bagaimana pengiraan. Saya rasa saya dah tunjukkan pengiraan. Okey, kertas 1 campur kertas 2 divide by 140 times by 100. Ini cara pengiraan yang baharu ya. Okey, dia tak ada percentage. Tetapi sekiranya ini cikgu nak bagi tunjuk contoh ya. Contoh sayang. Kalau kata kertas 1 awak jawab kan. Okey, kertas 1 awak jawab, awak betul semua. 40/40, kertas 2 awak dapat kosong. Nil. Okey, jawab tapi semua salah. Contoh. Awak akan dapat daripada kertas 1 yang betul semua tu, awak akan dapat 28%. 28%. 100 markah di kertas 2 akan membekalkan lagi 72%. Okey. So, kalau nak dapat A- sekurang-kurangnya, okey, kita perlu dapat kertas 2 tu lebih kurang dalam 70 markah. 70 lebih lah, 72 markah macam tu. Okey. Dengan syarat kertas 1 kita mesti dapat dalam 26 markah macam tu per 40. Okey. Then you will get A- sekurang-kurangnya. Selalu pelajar tanya saya, cikgu 70 tu banyak cikgu. Tak banyak yang, tak banyak. Tengok sini. 40 markah. Kita ada 4 soalan struktur, 3 soalan esei yang akan menyumbang 40 markah sekiranya awak jawab dengan baik. Okey, di manakah soalan kebat itu berada? Soalan kebat berada di pecahan terakhir biasanya. Kalau A, B, C tu yang C itulah. Okey. Kalau di struktur markah dia 4, kalau di esei mungkin 6, mungkin 8. Tapi selalunya 8. Selalunya 8. Pecahan terakhir. Okey. Ada setengah pelajar yang tak tahu pun kat mana soalan kebat tu ada. Sayang, cikgu bagi tahu hari ni. Itu bukan lagi rahsia. Okey.
Alright. So, ini sangat penting 40 markah. Dari kita aim kita nak dapat 75 lah. Kita kata nak dapat 75 daripada kertas 2, 40 markah kita nak tapau daripada kebat. Kita nak kebat yang kita jawab tu betul semua. Tidak ada syak lagi. Tulis dapat. Okay? Sebenarnya pemeriksa kertas ni semuanya sangat pemurah. Especially kertas sejarah. Kita tak potong markah. Ingat ni sayang, kita tak potong markah, kita hanya bagi saja markah. Okey. So ini adalah rujukan utama. Okey, buku teks tingkatan 4, buku teks tingkatan 5. Cikgu Shima klise. Sayang. Hari ni cikgu nak bocorkan. Bukan bocor lah. Actually it's not like rahsia. Tapi ramai pelajar yang tak tahu. Wow, number is increasing. I touch 70. Come on, lagi 10 lagi. Come on. Cikgu punya mission hari 80. Minimum saya nak cecah 80. Come on. Masuk lagi. Macam jual barang pula. Masuk. Okay. This is the first secret I want to reveal. Okay, kepada anak-anakku sayang. Dengar sini baik-baik. Sebenarnya dalam buku teks ni sebenarnya dia dah membantu kita. Kita tahu di sini kita ada 10 chapter, di sini ada 10 chapter. Apakah soalan kebat yang boleh ditanya sebagai persediaan? Okay, road to kita kata road to final, road to A+. Okay, kita perlukan 20 hari je. Kita perlu 20 hari untuk tengok benda ni. Okay. Alright, cikgu tunjuk Alright. So ini cikgu ambil contoh Ini adalah bab 1 tingkatan 4. Okey, bab 1 tingkatan 4. Ini adalah intipati pembelajaran, ini adalah elemen sivik dan kewarganegaraan. Ini adalah di bahagian belakang buku teks kita ada bahagian kebat. Nilai patriotisme tu semua kan ada dalam buku teks. Ada. Okey, sebenarnya sayang-sayang cikgu, okey, apabila kita jawab soalan, okey, yang ni saya berterima kasih kepada Cikgu Yusof lah. Dia banyak share benda ni. Okey, so saya nak share, saya nak kembangkan lagi ilmu supaya pahala ini berpanjangan, lebih ramai lagi anak murid boleh tahu. Okey, terima kasih Cikgu Yusof, dia banyak share. Okey, ini saya nak share lagi, saya nak kembangkan. Okey, so ini adalah intipati pembelajaran. Soalan kita tahu ada A, pecahan A, B, C. Okey, soalan C adalah soalan kebat. Soalan kebat tu nak datang daripada mana? Ni daripada sini. Ni, daripada sini. Ni, daripada sini yang cikgu bulat ni. Mana dapat semua ni cikgu? Sayang, dekat muka surat pertama, every chapter dia akan ada elemen sivik dan kewarganegaraan. Contoh untuk warisan negara bangsa ni, cikgu nak bagi contoh kepada pelajar-pelajar yang tak tahu, yang tak ada idea tak ada idea macam mana nak buat, dia tengok yang ni. Okey, nampak sini, elemen kewarganegaraan sivik. Di sinilah datangnya soalan kebat. Okey, dalam buku teks saya bagi tahu dah. Dia nak tanya apa? Kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Kebanggaan terhadap warisan negara bangsa. Kepentingan kepimpinan untuk kemakmuran negara kita. Kepentingan mematuhi undang-undang. Dia dah bagi tahu dia nak tanya apa. Buku teks juga beri kita jawapan. Jawapan ini ada di bahagian belakang buku teks. Ada. Okey. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Kita tengok dekat sini tentang kepentingan mematuhi undang-undang untuk kesejahteraan. Jawapannya apa? Keunggulan pentadbiran dan undang-undang, dua perkara ni kat sini. Keunggulan pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan barat yang diwarisi dan diamalkan kini berupaya untuk mengukuhkan agenda pembinaan negara bangsa. Okey. Sebenarnya dia dah bagi jawapan. Okey, kepentingan mematuhi undang-undang. Kenapa kita kena patuh undang-undang? Okey, kenapa kita kena setia kepada raja dan negara? Sebenarnya jawapan itu sudah berada di belakang buku teks kita. Okey, dia ini adalah cadangan. Ya sayang, cadangan. Bukan tepat. Kena pakai. Tak, cadangan. Kepada pelajar-pelajar yang baru berjinak-jinak, yang baru orang kata apa, nak tengok macam mana ni aku dah tertinggal jauh. Tidak sayang, awak tidak tertinggal. Okey, ini bab 1, ni contoh cikgu bagi dekat bab 2. Nampak? Bab 2 pun ada. Alright. So, tadi kan cikgu kata cikgu nak bagi hadiah. Okey. So, sebenarnya cikgu, alamak. Cikgu dah buat dalam bentuk petak dalam bentuk kotak macam ni. Okey. Di sini adalah intipati pembelajaran. Ini adalah semua soalan-soalan yang boleh ditanya daripada that particular topic. Di sini adalah soalan kebat dan di sini adalah cadangan jawapan. Okey. Di mana awak boleh dapatkan semua benda ni? Sebab tu cikgu ada cikgu akan letakkan juga di aplikasi Moodle. Cikgu akan upload nanti selepas kelas.
Okey, saya akan upload. Ada 20 semuanya, 20 chapter. So awak boleh download. Okey, awak boleh download, study. Okey, kalau ni saya juga telah letakkan di ruangan chat Telegram untuk keep in touch dengan saya selepas daripada program ni. Okey, untuk keep in touch saya letakkan saya punya Telegram di situ. Group tu nama dia Sana. Okey, which is ada 4 orang guru di sana. Okey, kita akan panaskan balik Telegram tu untuk kita akan masukkan semua bahan-bahan. Okey, so awak boleh upload di sana. Okey, so ini adalah contoh. Okey, contoh kita tengok yang ni sorry lah, yang ni cikgu dah salah ni. Salah ni. Tajuk ni tajuk tingkatan 5 tapi tulis tingkatan 4. Type tajuk tingkatan 5 tapi bahan dia tingkatan 4. Ini salah. Nanti cikgu baiki. Okey, kita tengok dekat sini. Apakah soalan yang boleh ditanya daripada bab 1? Dekat sini adalah soalan kebat yang mungkin boleh ditanya from this. Sebab apa? Ini are related to this one dan juga ini adalah contoh cadangan jawapan. Untuk memberikan idea. Okey, kalau tak ada idea boleh tengok kat sini. Boleh study, boleh tengok kat sini. Okey. So don't worry, cikgu akan upload di aplikasi Moodle. Lepas kelas cikgu akan masukkan dekat sana aplikasi Moodle. Awak semua boleh ada 20. Cikgu dah buat. Okey, ini hadiah yang pertama. Okey, bagaimana membantu kebat. Kadang-kadang pelajar dia tak tahu. Saya tak salahkan pelajar. Okey, bukan semua orang suka subjek sejarah. Okey. So ini adalah salah satu cara. Cikgu dah test cikgu baru-baru ni cikgu test dekat sampel student saya dari saya rahsiakanlah daripada mana. Saya test dengan diorang, saya bagi tahu. Okey, sebelum saya ajar saya dah ajar untuk tingkatan 4 tahun depan ni saya dah ada student baru-baru ni masuk. Saya dah test kepada diorang. Saya bagi tahu, okey, ini kita akan belajar dalam bab 1. Ini soalan kebat dan kita tengok dekat sini memang related. Jadi pelajar itu boleh nampak especially kat sini contoh bab 2 tentang kebangkitan nasionalisme. Tiba-tiba ada memanfaatkan media massa. Kenapa ada media massa? Sayang, nampak sini peranan media cetak. Okey, soalan kebangkitan nasionalisme juga agak panas untuk tahun ini untuk trial bab 1 dan bab 2. Okey, awak study betul-betul satu soalan dah boleh jawab sayang. Okey. So ini yang pertama, hadiah cikgu yang pertama. So cikgu tak bolehlah sebab saya ada lebih kurang 1 jam lebih je kan. Jadi saya tak boleh nak go through satu-satu. So saya akan letakkan ni dalam aplikasi Moodle dan juga join group Telegram yang cikgu cakap. So you can keep in touch dengan saya di sana. Alright. Nama group tu pun Sana. Okay, kenapa Sana? Shima, Ali, Nick dan Afif. Okay. So, kepada yang baru join kelas cikgu, okay, saya akan review sikit tentang bash. Okay, teknik bash ini sangat penting apabila kita jawab soalan kebat ya sayang. Okay, bash ni cikgu ulang lagi sekali. Bash, B baca, A adalah analisis, okay, S ialah subjek, okay, H ialah huraian. Okay. Huraian untuk soalan kebat, kita diminta untuk beri fakta, huraian, contoh dan inference. Okay. Subjek ini kita nak melihat watak. Siapa? Watak. Siapa? Pemimpin, rakyat, pelajar, warga negara. Okay. Kita nak lihat siapa, peranan siapa. Okay. Apabila kita menganalisis, saya akan tengok nanti chat, nanti kejap lagi saya tengok. Okay, let me explain to this one first. Okay, apabila kita menganalisa, okay, kita kena tengok dulu kata tugas. Kata tugas tu nak apa? Okay, kata tugas tu nak sebab ke? Nak cara ke? So, kita kena analisis kata tugas, kita kena analisis kehendak soalan dan juga markah. Kita kena tengok markah sayang. Okay, tolonglah cikgu minta sangat dengan anak-anak hebat cikgu pada hari ini. Okay, tolong tolong. Fikir seketika, jangan hantar kertas kosong. Okey, jangan give up awal sangat. Okey, you read, insya-Allah pasti boleh jawab. Okey, so this is a basic technique bash. Tiap-tiap minggu cikgu akan buat. Okey, kertas 1 pun cikgu cakap bash, kertas structure pun bash, essay pun bash, kebat pun bash. Semua memang kena bash. Bash tu bukan pukul orang nak. Okey, so kita ada 5 langkah dalam penulisan kebat holistik. Selalu kita dengar holistik. Kita cuba untuk berikan holistik di sini, kita cuba nak dapatkan fakta, huraian, contoh dan inference. Okey, fakta, huraian, contoh dan inference. Okey, so 5 step.
Okay, so 5 langkah dia pertama sekali, okay, tolong sayang ingat kita mesti ada intro ya sayang. Mulakan dengan menyalin pangkal ayat ataupun intro dan kehendak soalan. Mesti ada intro, tolonglah. Macam orang tanya kita lah kan. Nama siapa? Shima. Tak sedap kan bunyi dia? Nama siapa? Nama saya Shima cikgu. Tak sedap sikit bunyi dia. Okay. Wah, kita dah cecah 80. Thank you anak-anakku sayang. Okay, call kawan-kawan lagi masuk. Belum terlambat Okay, and then kita akan berikan fakta, berikan huraian lanjut. Huraian lanjut adalah untuk top up yang. Cikgu saya tak boleh tulis huraian lanjut. Tak apa, jangan risau. Hampa ni duk fikir. Tengok hampa sebab saya dah ada mood nak balik kampung saya orang utara, saya nak balik Penang minggu depan. Okay, bila saya nak balik kampung ni, so dah masuk, mood tu dah masuk. Okay, so mesti bagi contoh yang, okay, contoh yang relevan, jangan tak relevan. Cikgu mana saya nak tahu relevan ke tidak? Tak apalah nak, janji kau tulis. Dan juga memberikan kesimpulan ataupun inference. Inference ni macam kesimpulan kecil. Cikgu selalu kata kepada pelajar cikgu, kalau nak buat inference senang saja, pakailah nama cikgu Shima. Okay, Shima, sejahtera, harmoni, makmur, aman. Settle. Okay. So, kalau soalan tu, okay, kalau soalan tu 4 markah, kalau soalan tu 6 markah ataupun 8 markah, berapa banyak nak tulis cikgu? Okay, soalan ini sering menghantui semua pelajar. Okay, sering menghantui. 4 markah. Okay. Katakanlah calon A, cikgu ambil contoh. Calon A, dia boleh berikan fakta, huraian, contoh, inference. 4 jalan. Kalau pelajar tu dia tak boleh bagi, dia hanya boleh bagi fakta dan huraian. Fakta, huraian lanjut. 3 je. Jadi dia kena top up lah dengan fakta yang kedua. Kalau dia hanya boleh beri fakta je, cikgu saya boleh bagi fakta je. Nak, jangan risau nak. Kalau kau boleh bagi fakta, bagi je. Jangan tak bagi langsung. Okey, itu je konsep kita. Okey, kalau 6 markah. 6 markah kalau awak boleh hurai dengan baik. Okey, ada setengah murid, dia tulis 1 tapi dia boleh hurai. Dia ada fakta, huraian lanjut, huraian lanjut. Okay, then you still kan boleh dapat markah full dengan 1 fakta sahaja. Okay, tapi selalunya saya kalau 6 markah saya akan mencadangkan 2 fakta, 8 markah 3 fakta berserta dengan huraian untuk top up. Okay. Alright, kadang-kadang kita jawab soalan kebat ni kita buntu, kelas kau nak terlupa, tak tahu. Okey, bukan tak tahu, kadang-kadang tak ingat. Sebab itu kita perlukan teknik ini. 5 wife, 1 husband. Tanya diri kita. You all tak nak tanya, you all tak nak tanya, you all kalau tak boleh jawab, you all kelas anak-anakku. Okey, awak bila tak baca sekali tak faham, dah tinggal. Baca sekali tak faham, dah tinggal. Dah pergi tempat lain, malaslah. Susahlah. Sayang. At least you cuba seketika baca sebab tu cikgu kata baca kena 3 kali. Kalau kita bacaan pertama kita tak dapat, baca kali kedua, lepas tu baca yang ketiga, baca. So kita analyse dia nak apa. Cuba tanya. Bila kita tanya kita kena jawab lah. Awak tak boleh tanya kalau saya dekat sebelah saya tolong jawab. Okey. Contoh cikgu ambil contoh rundingan baling. Kenapa gagal? Kenapa gagal? Why gagal? Kenapa? Kenapa gagal? Sebab apa? So you kena tanyalah. Tanya diri you. Okay, rundingan baling. Where? Dekat baling Sekolah Inggeris baling. Kenapa dia orang berunding? Kenapa gagal? Siapa yang terlibat? You can ask yourself. Okay. So teknik ini sangat membantu kita. Okay. Nanti kita tengok, cikgu akan tunjuk contoh. Nanti kita tengok. Okay. Sekarang. Okay. This is my first formula. Bagaimanakah formula? Ini adalah favorite kalau awak semua pergi ke Pulau Pinang, kampung saya. Char kway teow ni memang antara favorite, one of my favorite food. Cikgu suka makan. Okay. Bagaimanakah resepi ini? Bagaimanakah yang ni formula ni cikgu buat bersama dengan rakan cikgu, Cikgu Ali daripada Maktab Tentera. Okay. So kita ada 2 formula. Pagi ni cikgu nak share 2 formula. Cikgu share dulu. Cikgu share dulu lepas tu baru kita ajar. Alright. So formula char kway teow. Okay. Bila kita nak pakai formula char kway teow, cikgu ni kau macam-macam pagi-pagi bagi menu. Ya, formula ini boleh diguna pakai dan jawapan awak pasti letup. Cikgu Shima tak tipu. Okey. Bagaimana? Apa itu CKT? Char kway teow tu macam mana? Sayang, tengok. Ini adalah contoh So boleh screenshot, boleh ambil gambar, okey, boleh buat semua. Tak ada masalah. Yang ni juga saya akan share dalam aplikasi Moodles
Okay, so CKT, Char Kway Teow. C tu apa? C tu adalah cinta. Cinta cekap cemerlang. K, kerjasama kreatif. Ada banyak lagi K yang kita boleh tulis, tapi ini K yang biasa kita pakai untuk kebat. T, tabah, taat, toleransi. Bila kita pakai Char Kway Teow ni, bila kita nak jawab soalan berkaitan dengan peranan. Apakah peranan? Apa yang patut kita buat? Kita boleh pakai formula ni. Okey, sebagai seorang pelajar, apa yang boleh awak buat? Peranan awak, kita mestilah mempunyai perasaan cinta kepada negara. Kita mestilah tabah. Okey, peranan pemimpin pun boleh pakai yang ni, peranan pelajar pun boleh pakai ni. Semua berkaitan dengan peranan, apa yang kita nak buat, kita boleh pakai formula ni. Okey? So peranan, apa saja yang berkaitan dengan peranan. Okay, so bear in mind. Okay, saya tengok kat sini, saya tak boleh kau nampak merah kat sini. Okay. Nak link Telegram. Okay, Cikgu Ali berada bersama saya di talian. Terima kasih Cikgu Ali. Okay, di sini peranan. Okay, peranan seorang pelajar. Pelajar mestilah mempunyai perasaan cinta kepada negara. Okay, dia mestilah cemerlang dalam pendidikan. Di sini kita datang 5W1, 5 wife 1 husband tadi. Kenapa kena cemerlang? Apabila kita cemerlang, apa jadi? Kena tanya diri kita. Kalau kita cemerlang, apa jadi? Kenapa kita kena cemerlang? Bagaimana kita nak cemerlang? Okey, kita kena ada perasaan cinta kepada negara, sayang kepada negara. Bagaimana kita nak sayang kepada negara? Mengamalkan prinsip hukum negara. Setelah tu fakta dan huraian lah tu. Okey, pilih satu prinsip, kesopanan dan kesusilaan. Okey, menghormati orang. Nampak? Dia dah pergi kan? Okey. So di sini peranan ya sayang, soalan berkaitan dengan peranan boleh pakai formula ni. Kerjasama, kita mestilah bekerjasama antara satu sama lain. Okey, bagaimana kita nak bekerjasama? Bagilah contoh, baru-baru ni kita banjir, kita tengok rakyat bantu rakyat. Hashtag gitu. Nampak? Okey, kita juga mesti kreatif. Okey, tengok semasa banjir macam-macam. Rakyat kita kreatif sebenarnya. Okey. Dah tak boleh terperangkap, semua naik atas bumbung. Tak terfikir, saya pun tak terfikir nak duduk atas bumbung. Tapi pada waktu itu, itulah dia. Okey, lepas tu ada orang bawa bantuan and so on. Banyak benda yang diorang buat. So nampak Okey, lepas tu kita mestilah taat. Taat kepada raja dan negara. Okey, pemimpin pun kena taat, rakyat pun kena taat. Dan bertoleransi. Nampak? Di sini, this is all fakta sayang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fakta tanpa huraian. Kalau awak hurai, 8 huraian darab 3 dah menjadi 24 nak. Tu dah tulis melebih-lebih dah tu. Sebab itu kita kata tulis lebih jangan kurang. Tapi janganlah melebih-lebih. Maka dia 8. So can go sampai 12. Ngam. Okey, peranan. Okay, ini formula yang pertama, Char Kway Teow ya. Okay. Formula yang kedua. Yang ni formula Cikgu Ali, sup ekor. Okey. Sup ekor, cikgu kau dah kenapa cikgu? Sup ekor pun sedap dekat Padang Brung. Kalau kat Penang kat Padang Brung. Sedap. Okey. Lepas tu sup Hamid pun boleh juga. Tengok cikgu dah bagi free review food. Okey. Alright. Bila sup ekor stands for what? S sejahtera, U unggul, P politik, ekor ekor ekonomi, R raja. Cikgu, bila nak pakai formula ni? Jangan risau nak. Okey, bila kita nak pakai nampak kat sini. Sup ekor kita pakai untuk menjawab soalan berkaitan tentang kepentingan, manfaat, kesan positif, buktikan kebaikan. Okey, kita pakai formula ni. Okey, contoh dia tanya, apakah kepentingan undang-undang? Apakah kepentingan undang-undang? Apabila ada undang-undang, okey, kita dapat hidup dalam keadaan sejahtera. Ekonomi kita akan meningkat. Contoh, cikgu bagi contoh. Kenapa kita perlu ada undang-undang? Politik kita stabil. At least 3 markah. Itu je, ayat biasa-biasa je cikgu bagi. Tanpa huraian. Itu ayat biasa-biasa. Kepada calon-calon yang rasa dah hopeless, dah drowning, you are drowning. Air sampai sini dah, sampai leher, tak boleh bernafas. Okay, these are the formula yang boleh bantu awak sayang-sayang cikgu. Okay, 2 formula yang cikgu dah bagi dulu. Okey, kalau sebelum ni cikgu ada terangkan tentang formula RIP, rakyat, ilmu, pemimpin. RIP cikgu ada share, boleh tengok balik dalam
video dalam rakaman kelas yang sebelum ini. Okey, ini antara dua formula. Nampak cikgu bagi dua formula ini untuk jawab soalan kebat. Banyak dah boleh tapau ni dengan dua formula ni. Okey, selain daripada yang tadi cikgu bagi contoh tadi kan, kotak yang cikgu sediakan tu, nanti kotak tu semua orang kena ada. Kalau tak download pun at least mesti ada dekat handphone. Bila-bila awak free, awak boleh browse through. Before you go to sleep, you boleh tengok. Sekeping sahaja. Satu chapter memang sekeping, so dia ada 20 keping. Kalau print ada 20 keping. Kalau tak nak print, boleh tengok dekat handphone. Dekat tab. Okay, you just boleh scroll, tengok. Okay, spend about 10 minutes. Ya sayang. Nak dapat slide tu kat mana? Slide ni dekat Moodle, dekat aplikasi Moodle. Sebab tu tadi kakak dengan abang tu ada bagi tahu. Okay, so semua slide saya boleh di download di aplikasi Moodle. So nanti kakak pengerusi lepas ni bagi tahu lagi sekali dekat adik-adik ni macam mana nak upload. Okay, daripada siri pertama sampai siri keempat semua ada dekat dalam Moodle tu, boleh upload. Ada soalan, ada yang dengan jawapan sekali. So awak study betul-betul, insya-Allah. Insya-Allah confirm A. Alright. So sekarang tak mau cerita banyak lah ni, mai kita pergi tengok macam mana nak buat soalan. Okay. So sekarang ni cikgu ambil contoh soalan daripada Percubaan Negeri Melaka. Okay, cikgu ambil contoh, cikgu ambil partial sahaja sebab masa sangat mencemburui kita. Okay, so cikgu nak tunjuk bagaimanakah kita apply apa benda do and don'ts yang apa yang awak kena buat, apa awak jangan buat. Okay, so kita tengok soalan ni. Mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat di negara kita? Mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat di negara kita? Kita dah baca. Okay, kita lihat di sini soalan dia minta mengapa. So kita kena bagi sebab. Okay, alright. So mic off please. Okay, mic off please. Alright, intro, kita mesti ada intro. Cik Razi saya rasa Cik Razi kena off mic dulu. Off mic saya. Okay, off mic. Okay. Intro, kita kena ada intro So bila kita jawab mengapa semangat nasionalisme perlu dipupuk, dia nak tahu pasal apa? Semangat nasionalisme. Soalan ini dia ni tak belajar sejarah pun boleh jawab dengan syarat awak tahu apa itu nasionalisme. Okey, nasionalisme adalah perasaan cinta kepada negara. Kenapa perlu dipupuk? Kenapa perasaan nasionalisme ini perlu dipupuk? So of course sayang mesti ada intro, so kita tulis. Semangat ini perlu dipupuk. Boleh mula macam tu nak. Semangat ini perlu dipupuk. Dekat sini tak ada markah tapi ini yang dipanggil intro. Okey, semangat ini perlu dipupuk supaya apa? Okey, supaya apa? Tengok dekat sini. Okey, nampak dekat sini. Supaya nampak dekat sini. Toleransi T. Kerjasama K. Nampak? Nampak tak sayang? Boleh kita pakai tadi yang char kway teow tu. Okey, mewujudkan kerjasama, bertoleransi. Kenapa kita perlu pupuk perasaan nasionalisme? Nasionalisme adalah perasaan cinta kepada negara. Kenapa kita perlu pupuk? Semangat ini perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat supaya okey, kerana boleh, tak ada masalah. Okey, so antara jawapan dia, so kita pun tulislah semangat ini perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat negara kita supaya okey, dapat memupuk perpaduan kaum. Boleh, tak ada masalah yang. Okey, apa-apa saja jawapan. So nasionalisme ini adalah perasaan cinta. Kita sayang kepada negara kita. Okey, kenapa kita kena pupuk perasaan ini? Supaya ada semangat kerjasama, ada semangat toleransi. At least awak boleh apply dua dah cantik nak daripada tak tulis langsung. Okey, so dekat sini ayat mesti lengkap ya sayang, tak boleh dash, tak boleh sayang. Okey, dan pastikan satu fakta satu ayat. Fakta boleh gabung so kena faham betul-betul cikgu nak cakap benda, cikgu nak clearkan benda ni. Okey, satu fakta satu ayat. Saya tak nak macam pelajar koma. Jangan buat macam tu. Tak nak. Kita akan mengelirukan pemeriksa kertas. Okey, so fakta dan huraian kita gabungkan, kita pakai kata hubung. Boleh satu ayat. Okey, kalau fakta kita macam terlalu pendek kan, so kita pakai dan, cukuplah
Janji, yang itulah paling maksimum. Yang lain kita mesti buat satu fakta satu ayat. Fakta dan huraian satu ayat pun boleh. Kalau kita tak ada huraian, kita ada fakta sahaja. Okey, tulislah satu. So 4 fakta 4 ayat. Tolong sayang. Okey, gunakan penada wacana. Okey. So kenapa kita kena ni? Semangat ini perlu dipupuk supaya mewujudkan semangat kerjasama antara satu sama lain. Titik. Selain itu, okey, dapat mewujudkan semangat toleransi antara kaum. Hal ini dapat memupuk perpaduan kaum, seterusnya dapat mengekalkan keamanan negara. Nampak? 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 That's how you susun. Itu dia susun. Itu cara kita susun. Okay? Bila ni, jangan fikir sangatlah cikgu susun macam ni. Alah, lori gas. Pin. Okay, bagi dia lalu kejap. Okay. Nampak ya sayang? So di sini you think, you kena fikir dulu. You kena faham dulu nasionalisme ni apa. Okay? So yang ni tak belajar sejarah pun boleh jawab. Dia tak apply lagi. Okay? Alright. So the second question also daripada Melaka cikgu ambil. Sebagai rakyat yang patriotik, apakah cadangan anda untuk mengekalkan kedaulatan negara? Okey, sayang, tengok kat sini. Sebagai rakyat patriotik, apakah cadangan? So soalan minta apa? Cadangan. Ini adalah KS. KS adalah kehendak soalan. Cadangan. Cadangan siapa? Rakyat. Bukan pemimpin di sinilah subjek. Ni dah cikgu kata subjek. Okey? Cadangan. Cadangan kita mengekalkan kedaulatan. So sayang, kalau nak faham, kan cikgu selalu cakapkan soalan-soalan kadang-kadang dia selalu ulang kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Hampa kalau nak pandai, nak boleh tulis dengan baik, mesti tahu maksud. Apa maksud kedaulatan? Mengekalkan kedaulatan negara. Kedaulatan ini maksudnya bebas. Negara kita sentiasa bebas. Kekuasaan tertinggi yang ada pada negara kita. Orang lain tak boleh campur dalam urusan negara kita. Itulah kedaulatan. Sebagai rakyat patriotik, apa cadangan anda? Kita nak kena bagi cadangan. Okey, so kita tengok formula apa boleh pakai cikgu? Boleh saja sayang, nampak? Sebagai rakyat yang patriotik, kita mesti taat. Char-kway-teow, taat. Kenapa kita kena taat? Taat kepada raja dan negara. Okey, selain pada tu juga kita, apa lagi kita boleh buat? Okey, kita boleh bertoleransi. Okey, apabila kita bertoleransi, apabila kita taat, kita bertoleransi, okey, apa yang jadi? Secara tak langsung kita dapat, nampak ni semangat kekitaan, kerjasama, kekitaan, nampak? Char-kway-teow boleh pakai tu semua sayang. Okey, bila kita bertoleransi secara tak langsung, okey, apabila semua kita buat, kita cinta kepada negara kita, kita bertoleransi. Okey, kita taat kepada pemerintah. 3 benda ni kita buat, apa kita dapat? Aman. 3 benda kita buat, kita dapat keamanan. Okey, so aman dan sejahtera sama jangan letak aman you expect you dapat aman satu markah, sejahtera satu markah. Itu sama. Okey, so bila kita ada benda ni, cikgu, boleh tak kita nak pakai sup ekor? Boleh sayang, tapi kena bagi dulu cadangan kita. Apa cadangan? Apa perkara yang awak kena buat? Okey, sebagai rakyat, tindakan awak tak boleh kata pemimpin, saya nak buat kempen. Cadangan awak sendiri sebagai rakyat, apa yang kita buat? Kita taat. Kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada ni, kita taat, selain pada taat, kita patuh kepada undang-undang pun boleh. Okey, bertoleransi antara semua orang. Kalau kita tak bertoleransi, huru-hara dalam negara kita. Okey, contoh ambil peristiwa banjir. Okey, peristiwa banjir baru-baru ni. Dia telah membuka mata semua orang bahawasanya dekat Malaysia ni sebenarnya semua orang saling tolong-menolong antara satu sama lain. Rakyat jaga rakyat, cikgu. Apa dia sayang? Rakyat jaga rakyat, menteri tak betul. Boleh. Tapi kita tak maulah pakai rakyat jaga rakyat, dekat situ dah tak ada markah. Tak ada nak pergi. So kita buat apa? Kita bertoleransi, saling hormat menghormati. Kita bantu-membantu antara satu sama lain. Kenapa? Apabila kita buat benda-benda tu, yang macam cikgu cakapkan tadi, yang char-kway-teow tu, kita cinta kepada negara kita, kita ada bekerjasama, kita taat, bertoleransi. 4 benda kita buat, impaknya apa? Keamanan kita dapat. Apa yang kita dapat? Kesejahteraan kita dapat. Okey? Clear? Nampak? Okey. Contoh kita kata cikgu tulis macam ni lah. Okey. Dekat sini. Bila kita kena ada cinta kepada negara, lepas tu kita kena bekerjasama. Okey, kita kena taat. Yang ni dia punya rangka lah. Okey?
taat kepada pemerintah. Bagaimana kita taat kepada pemerintah? Okey, bagaimana kita menunjukkan ketaatan dengan patuh kepada undang-undang. Ini huraian dia lah ni, nampak? Okey, kerjasama antara satu sama lain. Okey, satu sama lain. Okey, kita cinta, kita sayang kepada negara kita. Apakah cadangannya? Cinta. Okey, cinta, sayang kepada negara kita. Bagaimana kita mengamalkan rukun negara? Nampak? Yang ni sebenarnya dah boleh jawab lebih daripada 4 markah sayang. Nampak? Menggunakan formula yang cikgu cakap tadi. Apa yang awak kena buat adalah hanyalah duduk sekejap, fikir sejenak. Okey, selalu orang jam. Okey, rakyat nak buat apa? Pakailah formula yang cikgu ajar tadi. Okey, bila semua benda ni kita dapat hidup dalam keadaan sejahtera, ekonomi kita pun mantap. Sebab apa? Tidak ada kekacauan. So makna kata cikgu kautim sekali lah untuk structure, boleh sekali cover untuk essay. Apabila kita kembangkan, di sinilah datangnya 5W 1H. Bagaimana kita cinta? How? Apabila kita cinta, apa yang jadi? Gitu. Okay? Alright. So far so good ya kids? Alright. So ini daripada negeri Kelantan. Mengapakah rukun negara perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia? Seluruh rakyat di negara kita, rakyat Malaysia. Itulah Malaysia je lah. Okay. Mengapa? Sebab apa? Rukun negara perlu dihayati. Jadi awak kena tahu rukun negara tu apa. Kalau yang dah lupa, yang kita duk baca Isnin tu, daripada darjah 1 sampai dah tingkatan 5, dah lama tak masuk perhimpunan kan, lupa. Okey, dekat dinding sekolah ada, dekat buku sekolah ada. Okey, kenapa kita kena berhayati prinsip rukun negara? Boleh tak sama jawapan kita yang tadi? Boleh tak kita pakai sub ekor? Boleh. Kenapa kita perlu menghayati? Kenapa? Okey, rukun negara perlu dihayati sebab apa? Okey, nampak? Nak mewujudkan keharmonian, okey, melahirkan masyarakat yang menghormati simbol kedaulatan negara. Ini jawapan-jawapan yang macam buku sikitlah ya, membentuk kepribadian yang baik. Okey, sebenarnya nak jawab soalan rukun negara, tips yang cikgu nak bagi ialah pertama sekali kita kena tahu 5 prinsip tu. Okey, pilih mana-mana satu prinsip untuk awak elaborate. Okey, there's only 3 marks ya. Kenapa kita perlu menghayati? Kenapa perlu dihayati? Okey, contoh kita ambil kesopanan dan kesusilaan ataupun kedaulatan undang-undang. Kenapa perlu dihayati? Supaya kehidupan kita boleh menjadi aman. Apabila rakyat mematuhi undang-undang, jadi kehidupan negara akan menjadi aman. Nampak? Okey? So nampak ni, ini kita nak pakai sub ekor ya. Okey, politik negara akan menjadi stabil. Keluhuran perlembagaan mana kata kita ataupun kedaulatan undang-undang. Apabila semua rakyat mematuhi undang-undang, dia ikut undang-undang, apa impak dia? Apa kesan dia? Apa kesan dia? Alright? Clear? Dapat? Boleh ya sayang? Okey, apabila kita ambil satu prinsip. Okey, janganlah kalau masa macam tepu. Sebab tu cikgu kata kita kena fikir seketika. Fikir sejenak sayangku. Okey, kenapa perlu dihayati? Rukun negara, kita ambil kedaulatan undang-undang. Satu, kita tarik satu. Okey, kedaulatan undang-undang. Apabila semua rakyat patuh kepada undang-undang, jadi keselamatan negara, keselamatan rakyat akan terpelihara. Kebajikan rakyat, keselamatan rakyat. Negara akan menjadi aman, tidak ada huru-hara sebab orang ikut undang-undang. Okey? Kesopanan dan kesusilaan. Contoh kita ambil satu. Okey? Kenapa kita kena hormat orang? So bila kita hormat orang, kita boleh hidup dalam keadaan yang sejahtera. Saling bantu membantu, bertoleransi. Nampak Char-Kway-Teow cikgu tadi dah boleh digunakan. So Char-Kway-Teow dengan sup ekor tu dekat-dekat. Okey, saya tak suruh awak tulis panjang-panjang berjela. So kita tarik dulu apa yang dekat. Alright? Nampak? Mengapa contoh kat sini, mengapa kita kena bagi sebab? Sebab apa? Maka ada 3 saja sayang. Okey, cikgu bagi contoh ni yang soalan-soalan structure. Okey, tapi sebenarnya apabila kita jawab kat sini sebenarnya dia boleh hit lagi banyak sebenarnya. Dia boleh hit lagi banyak bila kita faham konsep dan kita tahu macam mana nak tulis. Kita tahu the idea is there. Sebab tu we must have formula, sebab tu kita mesti ada guidance. Okey? So, jangan selalu ingat alah senang saja. Tolong mesti ada rangka. Okey, lagi satu cikgu nak pesan pesanan mesra, manja. Okey? Kalau soalan struktur kita jawab di ruangan yang disediakan.
Kalau esei baru kita jawab di buku jawapan. Dan satu lagi cikgu nak pesan, kalau awak buat catatan macam rangka, cikgu cuma kata rangka, tolong jangan conteng dekat tempat yang awak nak jawab. Conteng dekat kertas yang kosong tu, dekat soalan. Okey? Cikgu, tapi ni soalan struktur nak conteng kat mana? Dekat dalam buku jawapan awak, dekat dalam buku jawapan tu dia ada banyak ruang kosong. Pusing dekat muka surat belakang, kau catat. Okey? Dekat kertas yang kita nak jawab must be clean. Clean. Faham Clean. Okey? Cikgu sebenarnya tak boleh lah cikgu sebenarnya nak ambil satu contoh yang anak murid cikgu buat. Ya Rabbi, Ya Karim. Dia tulis semua. Benda tu memang betul tapi dia jadi messy. Tapi cikgu tak sampai hati lah. Nanti kan kata memalukan anak murid pula kan. Kata cikgu tak ada etika lah. Letak hasil kerja anak murid. Saya selalu tunjuk yang indah-indah je daripada anak murid saya. Kang nanti dia marah merajuk dengan saya. Okey. Tapi sebenarnya cikgu nak bagi tahu yang tu tolong dekat kertas jawapan kita must be clean. Clean. Memang clean. Okey, ada jawapan kita saja. Okey, yang kita catat-catat yang kita buat tu semua dekat tempat lain. Okey, jangan catat kat situ. Kalau awak tulis dengan pensel padam. Okey, dan lagi satu tolong tulis dengan pen jangan tulis dengan pensel. Tolong dah umur 17, nak masuk 18 pun. Tolong Alright. Okey, next. Next question. Okey, next question daripada Perlis. Tengok soalan ini soalan yang biasa Sejauh manakah? Sejauh manakah kepatuhan rakyat terhadap pemimpin dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa kini? Kalau sejauh manakah kita nak memberikan bukti sebenarnya? Sejauh manakah kita nak bagi bukti? Sama ada kita nak sokong atau kita tak sokong. Sejauh manakah kepatuhan rakyat? So dia nak tanya, bagaimana kepatuhan rakyat kepada pemimpin? Kita patuh ke tak patuh? Kita ikut ke tak ikut? So, bila dapat soalan macam ni, jangan takutlah sayang. Cikgu, keluar soalan mengapakah ni kan cikgu? Boleh ke kalau keluar apa sayang? Rakyat akan setia. Betul Nabil Junior. Cikgu, kalau soalan mengapakah ni kan cikgu? Boleh ke kalau saya tulis 3 isi terus? Mestilah boleh. Mestilah boleh. Fakta tak pernah salah sayang. Okey, kalau cantiknya saya memang akan menggalakkan pelajar saya tulis fakta, huraian, contoh. Tapi kalau tak boleh, fakta pun tak ada masalah, masih lagi mendapat markah. Okey, yang pelajar kita sekarang takut nak tulis sebab dia kata saya tak ada huraian, saya tak ada huraian. Dia tak ada huraian dia tak nak tulis. Hello bebe, dengar sini. Tulis je semua. Tulis je semua. Ada huraian ke? Tak ada huraian ke? Ada contoh ke? Tak ada inferen ke? Tulis je semua. Okey? Janji tulis. Nanti pemeriksa tu akan bagi markah. Okey, pemeriksa ni baik sebenarnya. Okey. So kita tengok dekat sini sejauh manakah kepatuhan rakyat? Sekarang kita nak buktikan adakah rakyat Malaysia ini patuh? Nampak ni? Malaysia kini. Adakah rakyat kita patuh? Senang je kan? Kepatuhan rakyat. Ya, kita patuh. Sejauh manakah? Adakah rakyat Malaysia patuh kepada pemimpin? Ya. Ya, kita patuh. Patuh. Bagaimana kita patuh? Tengok kita ambil lah baru-baru ni SOP. Nampak? Kita pakai mask. Kita ikut arahan. Dia kata duduk kat rumah, kita duduk kat rumah. Dia kata work from home, kita work from home. Dia kata contoh kita mematuhi undang-undang. Okey, contoh kita mematuhi undang-undang. Okey, mematuhi semua yang diberikan, arahan diberikan. Contoh dia kata duduk rumah, stay at home, kita stay at home. Belajar pada rumah, kita belajar pada rumah. Dia kata buka sekolah lambat 1 minggu, kita masuk lambat 1 minggu. Tak ada kita pergi sekolah hari Senin, minggu depan lagi 1. 3 hari bulan, tak ada. Kita pergi 10 hari bulan. Kita ikut arahan lah tu. Itulah contoh kepatuhan. Okey? Okey? Contoh tidak menghina institusi beraja. Boleh. Sebenarnya jawapan dia sangat broad. You boleh pilih mana satu. Kalau cikgu akan ambil situasi semasa pandemik. Okey, kita patuh kepada arahan. Contoh untuk kita duduk kat rumah, kita pakai mask, basuh tangan, menjaga penjarakan sosial. Okey, sebabnya apa? Sebabnya kita nak menghentikan penularan COVID. Kita ambil vaksin, dia suruh kita ambil vaksin. Itu adalah contoh kepatuhan. Kita mematuhi undang-undang. Okey? Nampak? Kepatuhan rakyat. Ini adalah soalan-soalan yang masih lagi terbuka, yang tak perlu kita ada satu pengetahuan yang memang sangat kena buat macam ni. Cuma ada certain words yang perlu kita tarik. Okey? Ya, mematuhi SOP. Betul sayang. Alright. Okay, next question. Okay, ini adalah soalan yang saya nak awak semua fokus Okay, ini adalah soalan yang saya nak awak fokus. Okay, ini adalah bentuk baru
taklah baru sebenarnya. Sebenarnya ini adalah bentuk yang ni saya ambil daripada modul Yapim. Terima kasih kepada Cikgu Masaria, Cikgu Yusof and the team yang telah menghasilkan bahan yang sangat best iaitu modul Yapim. Hot, panas susah nak dapat modul ni. Okey. Saya ambil satu part tentang kibat. Okey. So sekarang ni so nanti dalam soalan kita SPM insya-Allah pada bulan 3 nanti kita exam berapa bulan? Berapa bulan kita exam? Soalan 4 markah ni tak memerlukan kesimpulan. Perlu sayang? Boleh sayang? Amsyah? Perlu. Fakta, huraian, contoh, inference. Dan. Okey, kalau tak bagi inference tak ada masalah. Kalau dah tak boleh bagi tak ada masalah. Tapi kalau Amsyah boleh bagi, bagi je lah. Okey, so kita buat kesimpulan. Kenapa ni? Maka jelaslah keamanan negara akan keamanan kesejahteraan itu adalah kesimpulan. Apabila kita buat benda ni, apakah impak kepada hasil daripada apa yang kita buat tu, apakah hasilnya? Okey, so ekonomi negara akan maju ke? Okey, alright, clear Amsyah? Amsyah dari MTD saya ada satu pelajar daripada MTD, Amsyah. Handsome. Bagus budak, baik budak ni. Okey, pernyataan berikut berkaitan dengan peranan mempertahankan kedaulatan negara. Okey, this is stimulus. Okey, ni cikgu nak ajar Cikgu nak ajar. Alright. Pernyataan berikut berkaitan peranan mempertahankan kedaulatan negara. Dia bagi stimulus. This is the stimulus. Okey, mengekalkan kemerdekaan, kedaulatan serta keamanan negara sejak merdeka merupakan amanah besar yang perlu dipikul oleh seluruh rakyat Malaysia. Seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri pertama almarhum Tunku Abdul Rahman dalam pemasyhuran kemerdekaan pada 1957. Negara hendaklah kekal merdeka dan berdaulat dan seluruh rakyatnya aman sejahtera selama-lamanya. Sumber ubah suai daripada bla 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 bla. Okey. Sekarang so dia bagi pernyataan. Beri ulasan anda berkaitan amanah besar yang perlu dipikul dalam pernyataan tersebut. Sebenarnya sayang, apabila diberikan soalan ini, this is stimulus. Okay. Kita boleh gunakan bahan yang di dalam sini, jawapan yang ada di sini, sebenarnya ada jawapan. Dalam stimulus tu biasanya ada jawapan. Tetapi sayang, cikgu nak marah ni. Nak marah ni. Jangan conteng ya. Jangan conteng slide saya ya. Jangan buat saya keluarkan aura cikgu disiplin saya. Jangan conteng ya nak. Sekarang cikgu senyum ya. Jangan lagi cikgu bertukar menjadi mak kau hijau. Cikgu boleh jadi hijau ya nak. Sebab tu cikgu pakai orange peach bagi nampak macam soft-soft Saya cikgu pakai hijau. Jangan. Okey. Saya nak tunjukkan kepada awak. So bila kita tengok dekat sini, mengekalkan kemerdekaan, kedaulatan serta keamanan negara merupakan amanah besar yang perlu dipikul oleh seluruh rakyat Malaysia. So rakyat Malaysia dekat sini siapa? Rakyat Malaysia terdiri daripada rakyat itu sendiri dan juga pemerintah. Dua So dekat sini nampak seluruh rakyat. Siapa rakyat? Rakyat adalah pemerintah dan juga rakyat. Nampak? Okey. Dalam hendaklah kekal berdaulat. Jadi dia dekat sini amanah besar yang perlu dipikul. Dia nak lihat apa? Peranan dia sayang. Peranan siapa? Peranan pemerintah dan juga peranan rakyat. Di sini dah adalah kemahiran untuk kita menganalisa. Okey. Dekat sini kita nak tengok mengekalkan kemerdekaan, kedaulatan, keamanan. Mengekalkan kemerdekaan, kedaulatan dan keamanan. Mengekalkan keamanan. Bagaimana? Kalau rakyat nak kekalkan keamanan macam mana? Kalau pemimpin nak kekalkan keamanan macam mana? Peranan ya sayang, peranan. Tak apa. Tak marah. Janganlah menangis. Allah. Teguran manja je. Cikgu belum marah lagi. Jangan risau. Cikgu ni comel je. Tak marah pun. Tak marah sayang. Jangan risau sayang. Sekejap Ajwa lari pula. Jangan lari sayang. Cikgu tak marah. Okey, kat sini kita ambil satu je, keamanan. Apakah peranan kat sini rakyat Malaysia? Okey, bila dapat soalan, kita dapat rakyat Malaysia. So kita kena fikirlah sekejap, rakyat Malaysia tu siapa? Rakyat Malaysia tu siapa? Adakah kita saja rakyat? Bukan. Betul Nabil. Mesti ada dua orang, dua pihak.
peranan rakyat dan juga peranan pemimpin. Kita ambil keamanan, kedaulatan. Okey, apa peranan pemerintah? Sebab tu cikgu kata dalam soalan ni ada dua perkara. Okey, kata kalau awak ambil kat sini, awak hanya terangkan tentang peranan pemerintah. Contoh okey, contoh awak kata sebagai seorang pemerintah apa dia kena buat? Okey, wujudkan pentadbiran yang cekap. Dia kena menggubal undang-undang, buat undang-undang yang memastikan kebajikan rakyat terpelihara, okey, memastikan perpaduan kaum sentiasa terjaga. Bagaimana dia nak buat benda tu? Okey, dengan menganjurkan, kat sini kata sambutan, berbentuk semangat patriotik. Sekarang tidak lagi tak semestinya sambutan-sambutan sebab sekarang kita pandemik. Apa yang kita boleh buat sebagai seorang pemerintah? Pastikan kebajikan rakyat terjaga. Apabila rakyat kebajikannya terjaga, dia akan patuh. Selagi mana kebajikan dia terjaga, dia akan patuh. Tapi kalau kebajikan dia tidak terjaga, mereka akan start bersuara, mereka akan keluar ke jalan raya. Kita tak naklah macam tu kan, revolusi kan. Okey. Jadi apabila pemerintah menjaga kebajikan rakyat, apa jadi? Negara akan sejahtera. Ekonomi akan boom, letup. Nampak? Kita boleh pakai sub eko tadi. Ini baru kita cerita tentang peranan pemerintah. Satu benda je baru dia buat, menjaga kebajikan. Bagaimana dia menjaga kebajikan? Okey, contoh semasa pandemik, apa kerajaan buat? Contoh saya katalah saya ni memberi sumbangan. Apa kerajaan buat semasa pandemik sayang? Memberi sumbangan. Memberi sumbangan. Menggunakan bantuan. Saya tak nak macam tu. Memberi sumbangan. Sumbangan apa? Makanan. Menggunakan bantuan. Bantuan apa? Makanan. Bantuan dia ada kuasa. Makanan. Bantuan makanan. Boleh. Perubatan boleh. Mas pun boleh ya nak. Itu paling basic. Nampak? So apabila kita nak tulis, kita jangan bagi ayat yang tergantung macam tu. Okey, kita kata okey, beri bantuan. Contoh kita kata beri bantuan. Bantuan apa? Beri bantuan seperti kit perubatan. Sudah boleh dapat 2 markah kat sini. Nampak? So, nampak kat sini. Dia beri bantuan. Bantuan apa? Kit perubatan. Okey, dia beri bantuan. Ini fakta. Ini contoh. Nampak? Okey, bila dia buat macam ni, bila dia bagi bantuan seperti kit perubatan, apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Apa impak dia? Bila dia Akan lebih percaya kepada kerajaan. sayanglah, barulah dia patuh, barulah dia ikut. Dia susah kau buat tak tahu, kau pergi melancong. Memang marah. Kan? Gitu. Okey? Tidak macam sebagai seorang pemerintah apa you buat? Okey, memastikan dalam situasi kita sekarang keselamatan terjamin. Keselamatan terjamin. Okey, jangan buat keputusan yang salah. Bila kita buat keputusan salah, tore, buka tanah semua. Sekali hujan turun lebat, jadi macam ni. Tu contohlah kan. Okey. Tu semua tindakan pemerintah. Tu kita tengok daripada aspek pemerintah. Sekarang daripada aspek rakyat. Rakyat buat apa? Untuk memastikan keamanan. Rakyat buat 3 benda ya sayang. Rakyat buat 3 benda. Cinta, toleransi, patuh kepada undang-undang, taat kepada pemerintah. Okey? Menghormati. Hormat. Dapat? Clear? Dapat. Macam itulah nak. Jadi kita kena tulis. So kita kena lihat dari aspek mana? Sama ada aspek pemerintah ataupun rakyat. Sebab dekat sini seluruh rakyat. Okey, kemerdekaan, mengekalkan kemerdekaan, kedaulatan. Daulat ni ada kena mengena dengan undang-undang. So memastikan kita patuh kepada undang-undang. Pemerintah dari segi undang-undang dia buat apa? Okey, mengekalkan kemerdekaan. Bagaimana kita nak mengekalkan kemerdekaan yang kita ada? Peranan rakyat dan pemerintah. Dekat sini first step adalah kita kena identify. Dia nak apa? Bila kita boleh identify, nampak soalan macam susah. Tapi sebenarnya tak susah sayang. Tak susah. Okey, tengok cikgu nak bagi tahu. Kalau markah dia 4, you don't have to write panjang-panjang berjela. You don't waste time Sebab dekat structure cuma kita ada lebih kurang dalam 15 minit. A, B, C kita ada 15 minit. Untuk essay kita ada 30 minit. Sebab itu kita jangan jawab merapu-rapu. That's why kita buat dalam masa kontingensi sekarang ni. Okay, awak dah boleh buat latihan. So the idea is there. Tinggal nak tulis sahaja. Okay.
Alright, ni satu. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, kita lihat di sini Okay, kita lihat di sini. Petikan berikut berkaitan dengan kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat negara kita. Petikan berikut berkaitan kebaikan penubuhan Malaysia. Kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat kita. Okay. Hasilnya sehingga kini Malaysia telah menjadi antara negara yang bebas dari pengaruh asing. Ini merupakan manfaat yang paling berharga yang telah dinikmati oleh generasi baru Malaysia kerana hidup aman dan damai. Two things. Dua benda dekat sini. Okay. Kita telah bebas daripada pengaruh asing. Satu. Bila kita bebas daripada pengaruh asing, kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Okay. So berikan bukti kebaikan yang telah dinikmati kesan daripada penubuhan Malaysia. Apabila tertubuhnya Malaysia, apa jadi? Apa buktinya? Okay. Wah, banyaknya love mata-mata semua ni. Okay. Cikgu anggapkan love sangatlah tu. Okay. Apakah bukti kebaikan yang telah dinikmati? So, selepas kita merdeka, apa buktinya? Okay, selepas kita merdeka. Apa kesan dia? Apakah bukti nikmat kesan daripada penubuhan Malaysia? Okay, Hidup menjadi aman, cikgu. apa dia sayang? Hidup menjadi aman. Hidup menjadi aman. Mana ada. Awak pula tak ada. Betul lah tu. Lepas merdeka je, apa ni yang bergaduh antara kaum tu, apa benda yang amannya? Tak macam tu. Okay, contoh kesan daripada penubuhan Malaysia. Sekarang sayang you kena tahu penubuhan Malaysia tahun bila? 19? Bila Malaysia tertubuh? Tahun berapa? 1963. Alright, thank you. Okay, 1963. Okay. Selepas dia kata kebaikan penubuhan Malaysia. Okay, penubuhan Malaysia. Kita bebas daripada pengaruh asing. Satu kita bebas daripada komunis. Kita boleh komunis tak. Kita bebas daripada British. Kita boleh tentukan hala tuju kita sendiri. Kita boleh buat apa yang kita nak, orang lain tak boleh campur. Kita dah bebas, kita berhak tentukan hala tuju kita. Itu satu. Okey. Penggabungan Malaysia kita nak tengok so kita ada 3 PTM campur 3S. Sabah, Sarawak, Singapura. Penggabungan. Apakah kebaikan penggabungan? Soalan ini memerlukan kita ada ini kita panggil kebat berfokus Okey, memerlukan kita tahu apakah kebaikan penubuhan Malaysia. Okey. So jadi penubuhan Malaysia tu kita tahu 1963. Okey, ini adalah gabungan PTM plus 3S. Okey, kita boleh melihat dari aspek politik, dari aspek ekonomi dan juga sosial. Nampak So ini kita panggil kebat yang berfokus. Kita tak boleh main hentam je bagi jawapan. Okey, so cikgu nak tunjuk perbezaan antara kebat-kebat yang kita ada. Yang sebelum ni kita terbuka apa-apa sahaja yang relevan kita boleh tulis. Tetapi yang macam bentuk macam ni memerlukan kita ada sedikit pengetahuan. You mesti ada pengetahuan berkaitan dengan tajuk itu. Kebaikan penubuhan Malaysia. So you boleh lihat dari aspek politik, dari aspek ekonomi dan sosial. Okay, kita ambil satu contoh kita bebas daripada pengaruh asing. Contohnya ancaman komunis. Okey, tidak ada lagi peperangan. Okey, tidak ada lagi huru-hara. Okey, rusuhan kaum tu cerita lain sayang. Okey, kita melihat di sini kebaikan. Buktikan kebaikan. Okey, saya faham tadi, saya tak ingat nama siapa. Dia kata adalah yang pergaduhan kaum tu. Pergaduhan kaum berlaku tahun 1969 Itu dah panjang Dekat sini soalan dia minta buktikan kebaikan. So kita nak buktikan kebaikan. Kita nak berikan kebaikan, buktikan kebaikan. Okey, jawab apa yang soalan minta, bukan jawab apa yang awak tahu. Ada beza tu Soalan minta buktikan kebaikan, kita boleh lihat dari aspek politik. Contoh cikgu bagi. Okey, yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi pun boleh juga. Kita kata pasaran lebih luas. Pasaran lebih luas apabila kita ada akses kepada
Sabah dan Sarawak ada akses kepada PTM, pasaran barang daripada sini boleh pergi ke Sabah dan Sarawak. Okey, berkongsi hasil bumi yang sama, so secara tak langsung dapat meningkatkan ekonomi Malaysia. Contoh, sosial, penggabungan telah mewujudkan perpaduan menyeimbangkan penduduk. Contoh, nampak? Okay, this is kebat yang satu lagi level yang mana kita mesti ada sikit apa itu kebaikan penubuhan Malaysia. Okay, jelas So awak kena faham benda tu. Okay, jangan main hentam-hentam saja. Okay, saya faham bila soalan dia kata buktikan kebaikan. So kita nak bagi kebaikan je. Kau jangan tulis langsung keburukan nak. Walaupun benda itu betul tapi tak ada markah. Okay, jangan bereksperimen atas kertas SPM jangan. No. Okay, so kita tulis dekat sini, kita minta. Okay, cari. Okay. So negara menjadi aman, contoh macam Nabil cakap tadi, negara aman, rakyat hidup bersatu padu. Kita boleh tulis benda tu semua sayang. So sebab dia 4 markah sahaja. Okay. Alright. Boleh. Betul ya. Betul sayang. Ekonomi semakin maju. Okay. Apabila pasaran pasaran ada pasaran baru, jadi ekonomi dapat berkembang. Okay. Apabila ekonomi dapat berkembang, rakyat dapat meningkatkan taraf hidup masing-masing. Okay. Mengeluarkan diri daripada kemiskinan. Nampak Okay. Last but not least. Satu lagi di sini. Nampak? Soalan satu lagi. Sejauh manakah usaha memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional di negara kita berjaya dicapai? Dia dah bagi tahu berjaya Sejauh manakah kita nak memberikan bukti? Sebenarnya soalan sejauh manakah kita nak memberikan bukti to support the statement. Okay? Dia kata sejauh manakah usaha memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Ini adalah soalan daripada tingkatan 5 bab 7. Perpaduan kaum dan integrasi nasional telah berjaya. So kita kena bagilah satu contoh penubuhan Magran. Okey. Penubuhan Magran tu dia sangat kalau saya tidak saya bukan saya kata Magran tu saya tak terima, tidak usaha ni kena bagi tahu Magran tu apa dia, impak dia daripada Magran tu. Tak boleh Magran saja. Okey. Contoh, apakah usaha memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional? Okey, yang ni ada formula ini cikgu dengan tim sana cikgu tu. Okey, kita ada buat formula, saya pernah ajar peranan Dewan Bahasa di segenap ruang. Itu formula untuk tingkatan 5 bab 7. Cikgu tulis kat sini sebab ada masa sikit, cikgu tulis kat sini. Cikgu tulis ini antara okey. Apakah usaha kerajaan untuk capai perpaduan, apa kerajaan buat? Dasar pendidikan bahasa Melayu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu satu markah, bahasa kebangsaan satu markah. Okey, dasar kebudayaan sukan untuk perpaduan dan juga rukun negara. Selain daripada itu, ini semua memang dah terbukti rukun negara. Okey, yang kedua kita juga boleh melihat daripada aspek ekonomi DEB. Ini dari aspek sosial dari aspek ekonomi. Okey, DEB. DEB bila dilaksanakan DEB adalah untuk membasmi kemiskinan, merapatkan jurang antara penduduk bandar dan luar bandar. Dia buat untuk semua, dia bukan untuk spesifik satu kaum sahaja. Okey, so ada dua. Kita boleh lihat dari aspek sosial. Satu, kalau rukun negara ni aspek sosial. Kalau kita tengok jawapan kat sini
Okey, kat sini penubuhan Jabatan Perpaduan Negara ini adalah dari aspek sosial. Okey. Ini DEB, DPN ini adalah dari aspek ekonomi. So makna kata sayang-sayang cikgu, ini juga bukan soalan kebat yang biasa-biasa. So makna kata kita nak bagi proof bukti. Okey, DEB, DPN dari aspek ekonomi. Okey, kalau awak tulis dasar ekonomi baru dasar ekonomi baru telah diperkenalkan. Dapat satu markah. Okey, kenapa diperkenalkan dasar ekonomi? Untuk membasmi kemiskinan. Dah 2 markah. Okey, bagaimana kerajaan berjaya memupuk perpaduan dan integrasi. So, pengenalan rukun negara. Okey, kenapa rukun negara? Ideologi yang sama, semua orang baca rukun negara yang sama. So, bila kita menghayati rukun negara, apa jadi? Keamanan negara. Nampak? Dia ada dari 2 aspek So, inilah pentingnya sayang apabila kita dapat soalan, kita kena lihat, kita perlu sedikit masa untuk kita buat analisa. So pentingnya kita nak tengok usaha. Ini usaha. Ini baru nampak usaha. Apa usaha yang telah dibuat oleh siapa? Oleh kerajaan. Sejauh manakah usaha memperkasakan? Siapa yang buat benda ni? Kerajaan lah. Okey, peranan kerajaan. Okey. So sayang-sayang cikgu. Okey. So cikgu nak bagi tahu sebelum kita tamat cikgu nak bagi tahu tingkatan 5 bab 7 dan 8 itu adalah tentang dasar kerajaan. Okey, apa kerajaan buat? 1 bab 7 dari aspek sosial. Inilah formula dia. Yang 7 tu inilah formula. Peranan Dewan Bahasa di segenap ruang. Ini bab 7 punya formula. DEB, DPN itu bab 8 ni formula. Okey. So sayang-sayang cikgu, please kena alert, kena cakna. Okey. So soalan ini daripada bab 7 dan 8 dia mungkin boleh combine. Okey, akan keluar satu soalan. Ataupun dia keluar soalan bab 7 ataupun bab 8. Awak study betul-betul bab 7 dan bab 8 akan keluar satu soalan. Sebab tu kepada semua calon-calon yang yang cikgu kasihi bakal-bakal yang menduduki SPM tu, so awak kena tengok Jadi pentingnya kotak yang saya sediakan tu, okey, siapa tak upload rugi. Sebab belum ada lagi, saya belum publish di mana-mana, saya belum publish lagi. Saya hanya tunjukkan kepada baru-baru ni saya bagi kepada sampel group saya untuk saya test sebelum saya keluarkan sesuatu bahan, saya akan test dulu kepada group sampel. So saya test kepada diorang. So saya explain dulu apa yang you all akan belajar, apa kebat yang boleh tanya, apa soalan kebat yang boleh jawab. So boleh nampak bila you faham benda tu, you faham kotak tu, insya-Allah sayang, you boleh nampak soalan tu nak tanya apa dekat you. Apa yang boleh disoal daripada chapter you kepada you. Okay? So nanti barulah kita akan kecilkan skop, you kecilkan skop mana tajuk-tajuk yang menjadi pilihan. Okey, contoh macam tahun ni MU, PTM, rukun negara juga agak panas tahun ni. Okey, lepas tu tentang ciri-ciri negara bangsa. Kita kena tengok soalan tu boleh tanya apa kebat yang boleh disoal. So kita boleh bersedia. Bukan nak kata kita boleh tahu semua tu. Kalau tahu semua alhamdulillah lah, kalau tak tahu nak buat macam mana. Tapi tolong sayang, okey, so tengok tolong tengok ada 20 hari satu hari tengok satu, ambil satu hari satu, okey. Dan of course kena buat latih to be trial state, okey, soalan-soalan trial state, okey. So dekat dalam grup sana tu macam semalam saya dah letakkan contoh saya selalu gunakan formula 1K plus 3C equal to A plus. Saya tunjuk macam mana nak buat benda tu. Okey, awak boleh buat sahaja secara ni, tapi kita masih lagi kena latihan berkala dan kena hit. Okey, kepada calon-calon yang rasa tak boleh nak jawab kebat, tak boleh nak jawab ni, okey, cikgu dah bekalkan 2 formula. Formula tu sangat besar cakupan dia boleh pergi luas, boleh pergi. Okey, so saya dah sampai ke pengakhiran, dah hujung dah ni. Okey, so siri keempat hari ni hari yang terakhir. Minggu depan hari Ahad dah tak ada dah, jangan cari minggu depan hari Ahad dah tak ada.
kita dah tak ada kelas. So 4 siri, terima kasih banyak-banyak kepada semua anak-anak hebat Cikgu Shima. Okey, yang setia bersama dengan cikgu daripada siri pertama sampai siri keempat. Cikgu nak tanya. Ya, boleh sayang. Nak dapat link kat mana yang untuk pedal tu? Ha? Macam mana nak dapat link untuk pedal yang 20 slide tu? Moodle, bukan pedal, Moodle. Nanti Oh, kakak okay. bagi. Sorry. Okey. Tak ada masalah. So saya letak lagi sekali, ini link Telegram saya supaya awak boleh keep in touch dengan saya. Okey. Sehingga please stay. Lepas dah habis SPM boleh boleh keluarlah daripada grup. Okey. Boleh bagi adik-adik lain pula masuk. Okey. So di sini lepas tu lagi satu dari segi Moodle Moodle tu semua untuk bahan-bahan ni boleh di-upload di Moodle. Okey, nanti saya minta admin lagi sekali masukkan macam mana diorang nak upload daripada Moodle. So saya akan masukkan di Moodle juga. Okey, supaya yang boleh masuk kat Moodle ni semua yang register. So tolong register lah sayang. Okey, tolong pastikan kehadiran juga, awak semua masuk letup-letup dekat cikgu punya ni tapi kehadiran dan ada. Okey. So saya buka kepada sesi soal jawab. Okey, saya buka kepada sesi soal jawab untuk awak tanya. Okey, insya-Allah kalau boleh jawab saya jawab. Tak boleh jawab, saya tak jawab. Tu dia. Dah ada nombor telefon kat situ, boleh PM nombor ni untuk urusan Moodle. Okey. So dekat Moodle tu bukan hanya bahan cikgu je, ada bahan cikgu-cikgu lain juga, bahan cikgu matematik. Saya juga cikgu matematik tu punya cantik kena masuk cikgu bahasa Inggeris ada, cikgu BM ada, cikgu sains ada. So banyak cikgu ada. Tolong masuk kat sini Okey, so saya buka sesi soal jawab. Ada lagi soalan tak? Ada soalan tak nak tanya Cikgu Shima? You have any question you want to ask me? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey, sebelum saya stop sharing. Okey, ada soalan tak? Oi, tak ada soalan. Biar betul. Ada soalan tak? Cikgu, Ya, saya. kalau kebat tu contoh nama markah kita buat isi huraian boleh tak bagi orang tak kurang pandai sangat? Siapa? Nama siapa tu? Siapa yang tanya tu? Nabil. Nabil. Okey. Isi huraian. Boleh Nabil? Tak ada masalah. Tak berdosa pun. Dapat markah. Okey. So sekarang ni kepada anak-anak, okey. Ini pesanan mesra lagi manja daripada Cikgu Shima. Okey. Kepada semua anak-anakku sayang. Okey. Level kita tak semua level pelajar boleh bagi fakta, huraian, contoh, inference. Itu memang dah. Yang boleh tulis, go ahead. Go ahead. Saya memang ada pelajar-pelajar saya yang memang dah boleh tulis. Fakta, huraian, contoh, inference. Petik jalan. Ada. Tetapi saya masih lagi ada anak-anak hebat yang nak cuba. Dia boleh tulis fakta saja. Jalan juga Jalan. Walaupun sekadar fakta, jangan limitkan. Jangan disebabkan awak tak boleh bagi huraian, awak tak boleh contoh, awak tak tulis langsung. Fakta pun tak apa sayang. Okey, masih lagi ada markah Masih lagi ada markah. Okey, mungkin boleh bagi fakta, huraian lanjut. Okey, contoh ni slowly. Okey, so bila kita dah buat latihan, bila awak dah selalu buat latihan, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Dia ada 2-3 contoh yang boleh pakai sama je. Okey, kalau berkaitan dengan undang-undang. Okey, patuh kepada undang-undang. Apa contoh kita patuh? Pakailah mask. Okey, duduk rumah, stay at home. Macam itulah. Okey? Okay. Ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan? Do you have any question? Okey? Tak ada. Tak ada. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, okey, I wish you all the best. Saya mendoakan semua cikgu, Cik Radi ni, cikgu masa sekarang selak buku atau buat latihan? Alright. Awak boleh selak buku semasa berjawab latihan. Buat latihan, masa awak buat latihan tu, masa tu lah awak selak buku awak. Jangan baca buku sekarang ni. Kalau baca buku je tak pergi. Okay, not go. Okay. So sekarang apa yang kena buat? Awak tengok latihan. Okay, contoh trial state So saya nak tunjuk awak saya ni satu folder trial state. Saya bukan nak pergi periksa pun. Trial state satu folder. Okay. So, okay. Trial state satu folder. So, macam mana kita nak buat? Okay, cikgu bagi tahu dulu. Okay.
kepada tadi Nabil yang rasa tak boleh ni, okey, kertas satu kena jaga sayang. Kertas satu kena jaga. Ya sayang. Kertas satu kena jaga. So bila jawab kertas satu, kita kena buat catatan. Saya selalu pesan dengan pelajar saya catatan. Catatan itu sangat membantu kita. Okey, catatan itu sangat-sangat membantu kita. Membantu kita semasa kita menjawab. Okey, untuk pelajar-pelajar saya memang akan assurekan catatan. Okey, catatan tu kena buat. Okey, lepas tu cikgu akan bagi kotak bijak Cikgu akan bagi kotak bijak itu. Okey, ini bukanlah Santa Claus saya memang dah niat sebab hari tu suami saya terperangkap dalam banjir. Jadi saya sangat susah hati. Jadi apabila suami saya selamat kembali depan pintu rumah saya sangat gembira. Jadi saya memang nak kena bagi. Saya memang akan bagi kepada semua pelajar-pelajar supaya mereka boleh study, tengok fakta apa, kebat apa kepada anak-anak yang rasa was-was, tolong tengok study kebat kat situ, dekat situ ada dekat tepi tu cikgu dah letakkan jawapan, apa yang awak perlu buat awak highlight. Dia sangat membantu sayang. So it will give you some idea. Okey, ada 20 semuanya. Kalau awak tengok okey, kalau awak tengok mesti boleh. Saya yakin, saya sangat positif kepada siapa yang hari ni baru fall in love. Kakak sekejap kakak. Tadi kakak ambil waktu saya buat intro dekat 15 minit kakak. So saya ambil sikit Okey, sebab last class kan. Nanti minggu depan tak jumpa lagi. Okey. Bukan senang nak dengar suara Cikgu Shima. Boleh. Sebab minggu depan saya dah tutup semua sebab saya nak pergi balik kampung. Okey. So dengan sini sayang. Apa tadi cikgu cakap? Apa tadi saya cakap dah lupa orang. Faktor usia. Okey. So bila awak tulis bila kita tengok dekat situ siapa yang baru mula, hari ni baru nak mula, tengok yang tu dulu. Slowly you be there. Okey. A tu akan datang, dia akan ikut awak. Okey. Kerja kuat tidak akan mengkhianati hasilnya. Okey. Kalau awak usaha mesti jadi. Okey. So siapa-siapa yang trial dia C, trial C untuk Selangor sebab ada 2 set saya faham kenapa boleh C sebab awak mungkin tak faham soalan, mungkin awak tak buat macam mana tu. Okey. Buat balik, tengok balik. Okey, bila nak study? Okey, tadi ada Cik Radi tanya saya nak baca buku ke buat latihan. Okey, sekarang kita 2 in 1. Kita kena smart. At this moment you kena smart. Okey. Awak jawab latihan tu sambil awak tengok buku. Tu satu. Okey, buat trial state. Tu 2. Okey. So, kami belum percubaan lagi. Tak apa. Soon. So Nabil boleh gunakan semua teknik yang cikgu bagi ni, boleh untuk jawab. Okey? Boleh. Kami belum SPM percubaan. Bila nak SPM je nak? Awak lambat sangat. Sekolah mana ni sayang? Semi Adiniah. Sekolah Menengah Islam Adiniah. Oh, Sekolah Menengah Islam Adiniah. Tak apa. Sat lagi dia okey lah tu. Nanti dia main. Save the best for the last. Okay. So, apa yang you boleh buat, tengok trial state. Okay. Nanti cikgu nak bagi kotak bijak tu. Study kotak bijak tu. Okay. Ikut all the tips. Ada 4 siri. Upload semua. Okay. Upload semua. Tengok soalan jawapan. Kuasai teknik bash. Okay. Apa itu 1K plus 3C. Tengok dekat situ. Okay. Formula kebat 2 yang cikgu bagi tu. 2 yang cikgu bagi sebenarnya ada banyak lagi tapi dia belum stable belum stable saya tak share. Bila dah stable baru saya share. Tak pasti jangan kongsi. Masuk sekolah terus percubaan tak ada hal lah. Apalah sangat. Okay. Alright. Cikgu Nik dah muncul. Ini semua tim-tim saya yang berada. Terima kasih kepada rakan-rakan guru, terima kasih kepada semua anak murid tersayang. Okay. Please tolong join selain daripada Moodles tu awak boleh join Telegram Cikgu Shima. Okay. So saya promote sikit lah, minta maaf Okay, supaya anak-anak boleh keep in touch dengan saya. Okay. Awak boleh keep in touch dengan saya sehingga ke tarikh peperiksaan. Terima kasih Kak Ruainun. Okay. Terima kasih kepada rakan-rakan guru, terima kasih kepada semua anak murid. Okay. So saya doakan semua anak-anak saya yang ada secara live ataupun di Zoom akan memperolehi result cemerlang, gemilang dan terbilang.
Just follow the tips, just follow the tricks. InsyaAllah. InsyaAllah. Kejayaan pasti milik anda semua. Okay, thank you so much everyone. Salam sayang daripada Cikgu Shima. Muah. Terima kasih. Jangan Cikgu. lupa upload jangan lupa upload, jangan lupa join Telegram Cikgu. Okay, so that's all.